Bismillahirrahmanirrahim dan hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu Alia harap semuanya dalam keadaan baik, sihat dan bersedia untuk pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah murid-murid, untuk video kali ini, Cikgu Alia akan buat penerangan berkenaan unit 9, Kota Ceria bagi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah tahun 4. Jom kita teruskan. Pengenalan Unit 9 Kota Ceria. Bidang membentuk dan membuat binaan. Tajuk Kota Ceria. Teknik diorama. Aktiviti membentuk, membina, membuat assemblage dan origami. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 84 sehingga 89 bagi unit ini. Apa itu diorama? Murid-murid pernah dengar tak apa itu diorama? Murid-murid tahu? Tak apa, Cikgu Alia akan terangkan ya. Okey, diorama merupakan binaan objek miniatur 3 dimensi, 3D ya, untuk menggambarkan sesuatu tema dan situasi yang sebenar. Maksudnya, dia berusaha untuk menggambarkan sesuatu tema atau situasi dalam saiz mini, saiz kecil ya. Pemilihan dan susunan objek perlu sesuai dengan situasi yang ingin digambarkan. Maksudnya, pemilihan objek untuk dijadikan diorama dan cara untuk menyusun diorama adalah perlu seiring dan sesuai untuk menggambarkan sesuatu situasi yang nak digambarkan. Okey, penghasilan latar belakang dan dinding diorama bergantung pada tema dan situasi yang dipilih. Okey, penghasilan latar belakang ni adalah penting ya bagi menggambarkan situasi diorama yang cuba kita gambarkan itu ya. Perkara penting. Perkara penting dalam penghasilan diorama. Ada 4 ya murid-murid. Yang pertama, memilih tema dan situasi. Okey. Kedua, membuat latar belakang. Ketiga, membina objek diorama daripada pelbagai media. Keempat, merancang komposisi reka letak. Baik murid-murid, cikgu buat penerangan berpandukan kepada contoh gambar yang cikgu sediakan ini ya. Ini adalah hasil diorama yang cikgu ambil dari internet ya. Okey, baiklah kita kembali semula kepada 4 perkara penting dalam penghasilan diorama. Yang pertama adalah memilih tema dan situasi. Okey, jika berpandukan kepada diorama yang cikgu tunjukkan ini, agak-agak kamu apakah tema yang terlibat? Ya, temanya adalah alam semula jadi. Situasi dia, situasi prasejarah. Okey, yang kedua, membuat latar belakang. Latar belakang ni, yang kat belakang ni. Ini kita panggil latar belakang. Okey, latar belakang dalam karya yang ditunjukkan ini menggambarkan zaman prasejarah dengan menggunakan teknik catan. Cikgu agak itu adalah warna air ya, cat warna air. Okey, kemudian yang ketiga, membina objek diorama daripada pelbagai media. Objek diorama ni apa? Inilah pokok, dinosaur, batu, rumput, sungai, pasir. Ini rumput lagi, kan? Lepas itu ini ada pokok yang menjala dia buat. Ini semua adalah media. Dia menggunakan pelbagai jenis media, kertas, pasir, batu, rumput, plastik, mainan. Ya. Yang keempat, merancang komposisi reka letak. Okey, komposisi reka letak adalah berkaitan dengan ruang. Ruang mesti ada 3 bahagian iaitu ruang belakang, ruang tengah dan ruang hadapan. Ruang belakang digunakan digambarkan melalui catan di belakang ni ya, latar belakang. Okey, ruang belakang dia kat belakang ni lah. Okey. Ruang tengah adalah bahagian dinosaur ni. Ini adalah ruang tengah dan ruang hadapan adalah gambaran sungai yang mengalir. Jadi cukuplah ni ada 3 ruang dalam karya ini ya. Media dan teknik.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula media dan teknik. Di sini ditunjukkan 3 jenis media, 3 jenis teknik dan 3 jenis situasi diorama ya. Yang pertama, media yang digunakan adalah kotak ya. Okey, teknik yang diaplikasikan adalah catan. Maknanya ada catan lah dekat belakang ni kan. Okey. Kemudian situasi yang digambarkan adalah bandar. Okey. Dan bahasa seni visual yang terdapat dalam karya ini adalah ruang, bentuk, jalinan dan kepelbagaian. Ruang macam cikgu cakap tadi, dia mesti ada 3 jenis ruang, belakang, tengah dan hadapan. Bentuk, dia mesti ada bentuk sebab kita buat bahan 3D kan. Okey. Lepas tu dia ada bentuk 2D juga dekat belakang tu. Yang catan tu 2D, yang 3D yang kat depan sebab kita boleh pegang dia kan. Okey. Kemudian dia ada jalinan. Jalinan sentuh ada, jalinan tampak pun ada. Jalinan sentuh kita dapat lihat pada objek rumah yang dibentuk tu. Kemudian jalinan tampak adalah pada bahagian bangunan pada latar belakang. Kepelbagaian juga wujud apabila menggunakan pelbagai media ya. Seterusnya ditunjukkan pula media menggunakan botol dengan mengaplikasikan teknik montaj dan juga menggambarkan situasi taman bunga. Bahasa seni visual yang terdapat dalam karya ini adalah ruang, bentuk, jalinan dan kepelbagaian. Media seterusnya adalah beg. Teknik yang diaplikasikan adalah gunting dan tampal, manakala situasi diorama yang digambarkan adalah hidupan liar. Dalam karya ini juga, murid-murid akan dapati terdapat ruang, bentuk, jalinan dan kepelbagaian. Untuk bahagian media dan teknik ini, murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 85. Dimensi diorama. Mari teroka pelbagai media dan teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan latar belakang diorama. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan buat penerangan berkaitan dengan dimensi diorama. Terdapat 4 dimensi diorama yang akan cikgu terangkan. Yang pertama, okey, dimensinya tema alam semula jadi iaitu haiwan laut. Bagaimana dari gambaran objek sebenar haiwan iaitu ketam dengan menggunakan media modeling clay. Aktiviti yang kita aplikasikan adalah membentuk, okey, modeling clay kita bentuk dia menjadi ketam. Ini untuk menghasilkan tema yang kita nak buat tadilah alam semula jadi iaitu haiwan laut. Okey. Bahasa seni visual yang terdapat dalam karya ini adalah bentuk, jalinan, sentuh, warna, okey, dan imbangan. Mesti seimbang kan antara kiri dengan kanan sebab ni ketam. Okey, seterusnya. Tema objek buatan manusia iaitu kenderaan. Dia buat kereta kan. Ini bagaimana daripada objek kereta mainan yang digunakan. Okey. Kemudian dengan mengaplikasikan media iaitu cardboard, gulungan tisu dan dengan aktiviti membina model kereta menggunakan cardboard gulungan tisu, maka hasil karyanya adalah seperti yang dapat kita lihat ni ya. Okey, bahasa seni visual yang terdapat dalam karya ini juga adalah bentuk, jalinan, sentuh ada, jalinan tampak pun ada. Jalinan sentuh dekat bahagian manik yang ditampal tu ya. Okey. Kemudian warna, ada warna yang digunakan di situ dan juga imbangan. Kalau tak imbang kereta ni mungkin dia tak boleh duduk tegak macam ni lah. Dia mungkin sengit ataupun sebagainya lah ya. Dimensi diorama seterusnya adalah yang bertema alam semula jadi tumbuh-tumbuhan. Okey, bagaimana sumber idea dari tumbuh-tumbuhan yang ditunjukkan dalam gambaran ini adalah dari tumbuhan hiasan ya, tumbuhan plastik. Okey, media yang digunakan untuk menggambarkan tumbuh-tumbuhan ini kita gunakan kain felt. Okey, aktiviti untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan menggunakan media kain felt ni adalah dengan membuat assemblage. Okey, lipat, potong sampailah jadi assemblage
berupa tumbuh-tumbuhan. Okey, bahasa seni visual yang terbentuk di sini, yang terhasil di sini juga adalah bentuk, jalinan, warna, imbangan dan ada harmoni. Harmoni dari segi apa? Dari segi penggunaan warna di situ ya. Dan dimensi diorama yang terakhir, temanya alam semula jadi nak menggambarkan serangga. Okey, serangga ni diambil dari sumber idea serangga yang sebenarlah rama-rama ya. Okey, dengan menggunakan kertas warna sebagai media yang digunakan, kemudian dengan mengaplikasikan ataupun dengan menjalankan aktiviti membuat origami, lipat-lipat kertas sehingga menjadi rama-rama. Okey, bahasa seni visual yang terhasil daripada karya ini adalah bentuk, warna dan imbangan. Seterusnya, kita lihat pula alat dan bahan yang diperlukan. Baiklah murid-murid, alat dan bahan yang kita perlukan adalah latar diorama, objek diorama, pita pelekat, gam dan benang. Okey, latar diorama ni nanti kita akan buat berpandukan kepada tema yang kita pilih. Objek diorama kita boleh ada macam-macam, boleh buat macam-macam asalkan ia selari dengan tema yang kita pilih ya. Penghasilan karya. Mari hasilkan sebuah diorama berdasarkan tema yang telah dipilih. Perkembangan idea. Untuk bahagian ini, murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 85 ya. Okey, dalam perkembangan idea, perkara yang pertama mestilah ada contoh hal benda. Dalam paparan yang ditunjukkan, contoh hal benda yang digunakan adalah gambar bandar ya. Okey, kemudian dihasilkan dua lakaran, lakaran 1 dan lakaran 2. Dan dalam paparan yang ditunjukkan, lakaran kedua telah digunakan untuk dijadikan karya. Baik murid-murid, perkembangan idea yang kedua pula ditunjukkan bagaimana latar belakang dihasilkan ya. Okey, dalam paparan ini latar belakang dia ada 3. Yang pertama dengan menggunakan bahan bercetak untuk letak pada bahagian belakang. Okey, ruang tengah ni diorama base ni dia buat juga kan. Okey, menggunakan kain pad warna hijau dan buat susunan. Okey. Kemudian bahagian hadapan latar belakang dia yang nak menggambarkan ombak ni juga dia buat. Okey, jadi keseluruhan aktiviti ini, okey, belakang, tengah dan depan ini adalah kita panggil dia latar belakang. Okey, diorama base Baik murid-murid, seterusnya kita lihat pula bahagian penghasilan karya. Untuk bahagian ini, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 88. Mari hasilkan sebuah diorama berdasarkan tema yang telah dipilih. Yang pertama, lakaran yang dipilih. Maknanya lukis dulu lakaran ni kan. Okey, yang kedua, kumpul objek yang akan disusun di dalam latar diorama. Cari buat, kumpulkan bahan-bahan yang berkemungkinan boleh digunakan ya. Pokok, rumah, kereta, kapal terbang ya. Bahan ini pun ada pelbagai. Ada yang buat sendiri, macam pokok ni dia buat sendiri. Rumah ni pun dia cetak dan bina sendiri. Kereta ni macam kereta mainan yang digunakan kan. Gabunglah semua barang-barang ni. Okey, yang ketiga, susun objek untuk mendapatkan gambaran awal diorama. Letak-letak je dulu untuk dapat lihat macam mana rancangan untuk menyusun karya tu nanti ya. Keempat, susun objek di dalam latar diorama bermula dari belakang ke hadapan. Ni latar belakang yang asal tadi kan yang cikgu cakap bercetak. Kemudian susun dari belakang dulu. Okey, pokok dulu. Lepas tu barulah rumah dan kereta ya. Seterusnya makin lama makin ke hadapan. Macam ni letak bunga pula. Lepas dah bunga, kat depan kan ada ombak, letak pula kapal ya. Kelima, lekat objek pada latar diorama mengikut kesesuaian bagi mewujudkan ruang di dalam diorama. Susunan ni lekatkan pakai gam, susun elok-elok. Ada yang kalau dia hanging, kena pakai benang lah untuk buat dia tergantung ya. Kalau dia tak tergantung, kita lekat dia elok-elok. Macam kapal ni, letak kat tengah-tengah di antara ombak, letak elok-elok ya.
Keenam, gantung objek dengan benang dan pita pelekat. Ini untuk awan dan kapal terbang lah sebab dia dekat atas kan. Kalau yang dekat bawah-bawah lah ya. Okey, inilah dia hasil diorama kita. Cantik kan? Tugasan. Baik murid-murid, tugasan untuk minggu ini. Yang pertama, siapkan nota kamu. Yang kedua, buat lakaran idea. Okey, kita ikutlah macam dalam buku teks, kita buat suasana bandar, okey, kota ceria tu kan. Okey, yang ketiga, sediakan alat dan bahan. Mulalah kamu cari, boleh beli pun boleh, cetak pun boleh, buat sendiri pun boleh. Okey, apa yang kamu nak buat, kamu sediakan ya. Baik, seterusnya cikgu kongsikan proses kerja yang kita akan laksanakan sepanjang menghasilkan karya unit 9 ni ya. Okey, minggu ni kamu siapkan nota dan buat lakaran idea. Okey, minggu hadapan kita akan membuat latar belakang. Okey, minggu lagi satu kita akan buat objek diorama. Okey, dan minggu yang terakhir nanti kita akan merancang komposisi sehingga menghasilkan dia menjadi sebuah diorama ya. Okey, cikgu harap kamu masih kekal lah dengan cikgu dengan video yang akan cikgu buat nanti ya. Baiklah murid-murid, sekian sahaja dahulu video penerangan dari cikgu untuk unit 9 Kota Ceria ya. Sekian, terima kasih. Jika kamu mempunyai sebarang soalan dan masalah berkaitan dengan unit ini, sila rujuk dengan guru PSB kelas kamu masing-masing ya. Okey, selamat belajar dan selamat menjalankan tugasan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.